وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah duha, dalam kuliah khas online di bawah tajuk Tadabbur Suratul Hadid ayat 20 yang ditaja oleh grup infak Masjid Darsa 7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada para penaja dan diangkat kita semua ke sisinya, dimudahkan urusan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Diberkati rezeki yang Allah kurniakan kepada kita semua dan dimasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh-soleh. Amin. Alhamdulillah, Tadabbur Suratul Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim wallahu dzul fadlil 'azim. Allah sebut i'lamu, ketahui olehmu, ketahui oleh kamu semua, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ketahuilah oleh kamu semua bahwasanya kehidupan di dunia ialah kehidupan yang disebut dengan la'ib, suatu permainan, walahun, suatu yang melalaikan, wazinatun, ialah sejenis perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan merupakan suatu yang jenis bermegah-megah di antara kamu, wa takathurun fil amwali wal aulad,
Kehidupan di dunia ialah kehidupan takatsur, memperbanyakkan harta dan anak-anak. Kamathali ghaithin, seumpama seperti hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, yang menakjubkan orang-orang kafir tumbuh-tumbuhannya. Thumma yahiju, kemudian ia menjadi kering. Fatarahu musfarra, ketika itu kamu lihat ia menjadi kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian ia hancur. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan kehidupan di akhirat sana sama ada seseorang itu akan dikenakan dengan azab yang pedih, azab yang dahsyat. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Adapun kehidupan di akhirat sana ialah kehidupan yang seseorang mendapat keampunan daripada Allah dan keridaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia melainkan ialah kehidupan yang menipu daya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin arduha as-sama'u wal ard, dan bersegeralah untuk mendapat syurga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, yang disiap dan disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, semua itu ialah merupakan kurniaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia nak. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu mempunyai kurniaan yang sangat besar. Suratul Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebut dalam keadaan Allah menghinakan kehidupan di dunia dan memperlekehkan kehidupan di atas muka dunia. Ayat ini ayat yang datang di antara ayat-ayat Quran yang Allah datangkan, yang Allah menceritakan tentang kehinaan dan kelekehan hidup di atas muka dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Allah sebut kehidupan dunia ialah kehidupan yang disebut la'ib, iaitu satu permainan. Permainan ni kita kata game. Dunia ni kehidupannya ialah seumpama game. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok orang main game, main naik kereta contohnya, kan? Nampak kawan tu macam betul-betul naik kereta tu, sedangkan bohong kereta apa? Dia main perang contohnya, tembak jatuh apa semua, sedangkan bohong ya, bukan ada apa-apa. Jadi mudah kita faham, itulah permainan hidup di atas muka dunia ni. Seseorang yang hidup menghimpun kekayaan di atas muka dunia,
himpun kekayaan itu seumpama permainan game juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puluhlah daripada pagi sampai ke tengah malam tak balik-balik rumah lagi, punya kerja. Balik letih tengah terlentang tidur. Salah sayyidina Muhammad. Esok pi turun kerja lagi. Esok pi kerja lagi, esok pi kerja lagi. Maka banyaklah duit yang dia buh dalam bank. Dia pun tengok hari-hari dia buka masalah apa Maybank tu, Maybank to you, tengok tu duit dia banyaknya, berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu, pi ke juta. Salah Sayyidina Muhammad. Tu tengok Maybank, buka pula bank rakyat, buka pula bank Islam, tu dia duit dia punya banyak. Salah Sayyidina Muhammad. Tengok-tengok mati. Tak dan awak pi. Itulah game. Kalau dia tahu hakikat dunia, himpun untuk tinggal, dia tak seronok macam tu. Yang dia seronok tu sebab dia ingat duit-duit tu semua boleh, semua dia nak guna, sedangkan dia guna sikit lah. Dia tinggal semua. Sebab itu Nabi kita SAW dalam satu hadis, satu masa Nabi duduk dalam masjid, tiba-tiba Nabi kata pada para sahabat, jom kita keluar, pakatlah ikut Nabi ramai-ramai. Nabi nak pergi ke mana ni? Tengok-tengok Nabi sampai ke suatu tanah lapang. Nabi ambil satu ranting kayu, Nabi garis menjadi garisan. Nabi kata, hadza huwal insan, ini ialah manusia. Kemudian Nabi garis lagi satu garisan yang hampir dengan garisan tu. Nabi kata, wa hadza ajaluh, ini ialah mati dia. Dan Nabi garis lagi satu garisan yang jauh daripada garisan yang pertama dan kedua. Nabi kata, wa hadza amaluh, ini ialah angan-angan dia. Fa bainama huwa kadzalik, ni dia, ni mati dia, ni angan-angan dia. Tengah-tengah duduk syok, tengah-tengah duduk syok tu, nak mencapai angan-angan tu, ni hadap tahun ni. Idza ja'ahul aqrab, tiba-tiba datang kepadanya garisan yang paling dekat dengan dia, mati. Ya subhanallah, inilah yang dikatakan la'ib, satu permainan. Semua kena tipu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dan kehidupan atas muka dunia ini ialah lahun, kehidupan yang melalaikan. Dalam satu hadis Nabi kita sebut, ad-dunya hulwatun khadirah, faman akhadhaha bi tibi nafsin burika laha. Nabi kata dunia ini adalah hulwah, suatu yang sedap, khadirah, suatu yang menawan, mempesona pandangan mata. Faman akhadhaha bi tibi nafsin burika laha. Sesiapa yang mengambil dunia dengan hati yang senang, maka akan diberkati kehidupan dia. Dunia ni memang rasa sedap. Dunia ni bila kita tengok memang menawan pandangan mata kita, mempesona. Jadi dalam keadaan dunia ni ambil sedap, tengok seronok, menyebabkan kadang-kadang orang terlupa terhadap panduan syarak, terhadap macam mana nak mengambil dunia tu. Jadi orang tinggalkan peraturan yang sepatut mengambil dunia, maka orang tak lagi peduli mengambil menurut kaedah halal. Dia belah sembrono, yang penting dia dapat. Bila dia ambil dunia ni, macam tu rupa-rupanya dunia ni, kalau ambil macam tu dia racun.
Bila ambil tak ikut kaedah ataupun SOP syarak, jadi dia ganggu hidup kita habis. Contoh, orang buat peraturan apa, orang buat pertandingan apa di bank Islam tu, kereta 5 biji, kereta pertama tu Mercedes. Jadi masuklah dalam apa dia panggil, apa tak, peraduan tu. Bukan peraduan sangat, apa, kalau melabur banyak ni dapat banyak ni, dapat kereta apa semua, banyak syok. Dia pun masuk dapat kereta Mercedes, seronok lah dapat Mercedes. Dia tahu tak Mercedes tu kereta apa? Mercedes tu kereta berantu. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu naik tak rosak tak apa. Rosak dia bukan macam beza rosak. Kereta beza rosak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, spare part tak semahai kereta Mercedes. Salah Sayyidina Muhammad. Tu contoh. Naik sedap, tapi kalau kena sekali tak cukup tanah. Salah Sayyidina Muhammad. Itulah yang dikatakan dunia ni layyinun lamsuha qatilun sammuha. Sentuh lembut, tapi racunnya membunuh. Tu kira tang duit kalau kereta tu rosak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tak kira hati lagi. Bila dia naik kereta Mercedes, dia melenggak. Naik kereta Mercedes ni macam naik kuda. Kalau naik kuda, orang yang naik tu akan rasa jadi kemas terus. No? Begitu kereta-kereta mewah. Kalau kita naik, kita akan rasa kemas. Kalau hati kita tak bersedia, kita rosak. Binasa hati kita, rasa sombong, rasa hebat. Bila dah tumbuh hebat dan sombong, terpotonglah nama sebagai penghuni syurga kalau nama dah ada dalam syurga. Pasal apa? Sebab sifat tu sifat Tuhan yang paling Tuhan benci sekali. Macam mana hang boleh ambil sifat aku? Sombong tu sifat aku, hebat itu sifat aku. Pasal apa hang pergi pakai sifat aku? Tak boleh, haram. Nabi kata, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebesar zarrah dari takabbur. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, nampak tak dunia berkena kita? Jadi begitulah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dunia ni Allah kata, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidupan di dunia ialah satu permainan dan suatu yang melalaikan. Buat kerja. Bila buat kerja masuk waktu semayang, dia besar lagi kerja dia, dikecilkan waktu semayang, melalaikan. Dan tidak ada jenis pekerjaan yang melalaikan orang daripada semayang melainkan perniagaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah sebut, rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Allah sebut, Allah puji orang-orang yang tidak melalaikan mereka itu perniagaan dan jual beli daripada sembahyang. Zikrullah tu mana sembahyang. Sebab itu kerajaan sepatutnya bila nak bagi lesen perniagaan tu, dia kena buat kursus dan kena letakkan ayat yang jadi moto peringatan ialah ayat tu. Sebab dan semua kerja, turun bendang, motong, buat kebun, pi pejabat, pi sekolah jadi cikgu, berniaga, yang paling menyebabkan orang teralpa daripada sembahyang ialah berniaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allah tak yang pertama, tijaratun wala bai'un, perniagaan jelas. Suatu bila nak berniaga, kalau boleh pasti aku jaga semayang, berniaga. Tapi kalau nak berniaga sampai tinggal semayang, cukup, tak payah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba esok ni Ustaz Rashidan pasal malam buka lagi ni. Buka dah. Masalah. Lepas kita semayang awal sikit lah. Semayang di pasal malam. Nampak jadah. 3 rakaat bagi salam, bangkit terus. Doa sikit, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rawan daripada keren pertama sampai hujung sekali tanya. Semayang lagi. Cuba try tengok, tanya. Semayang lagi. Semayang lagi. Semayang lagi. Catat berapa orang semayang, berapa orang tak semayang. Kesimpulan dah boleh kita buat, kebanyakan tak semayang lagi. Tak semayang lagi tu okey tu, pasal lagi nak semayang. Takut-takut lepas kata kami tak semayang maghrib, kami buat lagi. Tengah malam lagi, balik pun kami semayang. Nampak tak perniagaan? Allahumma salli ala sayyidina. Sebab saya sebut ni sebab kat seorang sahabat saya, dia orang berniaga pasal malam. Dia kata, Ustaz, kebanyakan orang berniaga di pasal malam mereka tak semayang. Ni tak masuk lagi bulan Ramadan. Kebanyakan orang yang berniaga di pasar Ramadan mereka tak puasa. Dia kata, saya berniaga pasar Ramadan 7 tahun Ustaz. Saya tahu. Nampak tak? Ni kehidupan dunia. Dia bukan tak tahu kata ni bulan puasa. Dia bukan tak tahu dia sedang duduk dalam waktu maghrib. Tapi itulah di dunia. Dia panggil la'ibun walahun, kehidupan yang melalaikan. Dan Allah sebut wazinatun, kehidupan dunia ni kehidupan nak belagak. Zinah, perhiasan, nak menyombong. Dia boleh sikit nikmat, dia nak baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang duduk di kota-kota besar dapat gaji, kira nak pergi makan. Makan tempat-tempat yang standard. Bila masuk restoran hebat-hebat, bawa anak bini masuk, dalam masuk tu rasa kemah. Tu dia panggil zinah, nak tunjuk ke orang. Bila dah duduk di meja kursi masalah Sayyidina Muhammad, kawan hak mai ambil order, ambil masalah Sayyidina Muhammad, waktu order tu pun buat kemah lah. Cara order tu buat kemah dah. Makna apa? Kami duit banyak, kami boleh bayar. Kami nak makan banyak sikit hari ni, kami nak makan kemas sikit hari ni, kami nak loaded hari ni. Tu dia panggil zinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa kalau had dia baca dengan doa, dia settle balik. Tapi banyak tak doa pada sallallahu sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni kehidupan di atas muka dunia. Kalau dia pakai baju, dia nak yang branded. Hatta kalau spender dia pun, kalau boleh nak buat keluar dia punya brand tu. Kalau pakai tak standard, tak ada logo yang apa ni, yang berantu tu, leceh. Sedangkan kain tu kain dunia semua. Mana ada kain main pada akhirat. Sebab itu Ustaz Azizan, Menteri Besar Kedah dulu, dia beli baju di Bekasi Pampat ya. Orang bukan nak belek pun, baju tu baju mereka apa. Sahabat Sayyidina Muhammad. Hatta orang beli seluar di London pun, walaupun beli daripada London, tapi dunia juga. Kok main daripada langit kata tak. Baju ni beli pada mana, nampak hebat sangat ni. Langit pertama. Tak ada kan. Tak ada, semua dunia ya. Tapi belagak tu zinah, nak menyombong, nak menunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua nak tunjuk ke orang. Kasut, baju,
seluar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah sebut wa tafakhurum bainakum. Tafakhur ni saling bermegah di antara kamu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bila mai cuti sekolah, nak pergi berjalan, kami tahun ni kami pergi Europe. Di mana negeri orang putih tu? Kami pergi US, kami pergi UK, kami pergi sebut tempat-tempat tu. Wow, orang dengar tu bunyi macam tu. Wow, punya hebat tempat dia pergi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi musim salji, tunjuk tempat salji. Ni tengok ni salji ni. Dia tahu tak, dia tunjuk tu nampak macam dia perak. Tak pernah ada salji, tapi nak belagak dalam waktu sama nampak perak. Malu kat orang. Cuba pergi relax-relax sudah lah. Nampak tak? Tafakhurum bainakum, nak berbangga di antara kamu. Kalau dapat datuk, oh kemah, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tanya pula datuk mana? Datuk Selangor kan datuk Kelantan? Kalau datuk Sallallahu Sayyidina Muhammad negeri hak ramai dapat, alah. Tapi kalau datuk hak negeri hak susah dapat, baru nampak datuk hang, datuk yang mudah dapat. Datuk kami Sallallahu Sayyidina Muhammad buat kemah, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tengok-tengok datuk Indun pula lagi teruk. Tapi nak buh juga nama datuk tu, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu orang panggil datuk, terbatuk-batuk. Nak buat kemah juga. Allahu Akbar. Itulah yang dikatakan wa tafakhurum bainakum, nak belagak sama-sama kamu. Itu hanabak ni. Wa takathurum fil amwali wal aulad, hidup memperbanyakkan anak, harta benda dan juga anak-anak. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Himpunlah harta sebanyak-banyaknya sampai terlupa akhirat. Sebab tu Allah sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu oleh memperbanyakkan harta benda sampailah kamu menziarahi kubur, kata Allah. Bila masuk kubur Sallallahu Sayyidina Muhammad, harta tinggal, tak bawa masuk kubur pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak kamu berbangga-bangga hari itu, hak kamu duk berlumba-lumba hari itu, mana? Tak turun pun dengan kamu. Kamu turun seorang-seorang kamu saja. Tu Allah memberi peringatan. Sebab tu duit banyak jangan belagak. Nanti dihinakan. Kamu dihinakan sendiri oleh harta benda kamu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Ni kalau jenis menghimpun harta. Yang kedua, memperbanyakkan anak. Saya ada jumpa orang yang anaknya sampai 24 orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang saya jumpa, anak dia 14 orang, satu ibu. Baik. Orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila jumpa kawan lama tak jumpa, dia akan tanya, hang kahwin lagi? Lepas tu pula kata kahwin dah. Tanya pula anak berapa orang? Allah Sayyidina Muhammad. Anak saya 6, anakku 8. Dia buat kemah tu, pasal apa ada lebih? Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula bila dah beranak pinak, janggut dah putih, tanya pula jumpa kawan, cucu ada dah? Ada dah.
Cucu entah apa? Cucu saya 5 dah. Aku 10 lah. Buat kemas. Berbangga dengan anak-anak pula. Kami cucu 14 orang. Hampa berapa dah? Jadi berbangga-bangga. Baik. Jadi Allah garakkan semua ni. Allah kata kamathali ghaithin, seumpama hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, yang mempesonakan tumbuh-tumbuhan dia setiap orang-orang yang kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pokok ni bila hujan turun, dia tumbuh, tanaman tumbuh, menghijau. Sallallahu sayyidina Muhammad. Seorang pak tani akan berdiri di kebun dia, cekak pinggang, puas. Sallallahu sayyidina Muhammad. Puas daripada hasil tanaman dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesayup mata mandang dia tanam. Jagung ke, labu ke, petula ke, apa ke, dia puas hati. Begitulah orang kafir dengan dunia. Sallallahu sayyidina Muhammad. Cinhin lagi, cinhin. Mampu dah kan? Mampu dah no? Orang Melayu kata mampu. Cina mampu. Tak ada dah. Habis dia beli semua. Langkawi tu harta dia semua. Sallallahu sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana dia waktu dia kaya hari tu? Cuba tengok 10 orang yang terkaya dalam Malaysia tu, top 10 yang terkaya tu, semua ni walaupun pakai kot dengan tie kemas kan, tapi semua habis-habis ni, redut habis dah, muka peredut habis. Nak bangga apa? No, kot dia mungkin harga atas daripada 1,000 kot. Sallallahu alaihi Muhammad. Tai dia mungkin bukan sembarangan harga, tapi diri dia sudah tersengat tua. No, Sallallahu alaihi Muhammad. Dan depa pula Sallallahu alaihi Muhammad berempat pulai kerja. Waktu 20-an tak kaya lagi. No, sampai 50 barulah mengecap kekayaan dunia. Dah tua dah. Ada 40, ada 50, 60, 70, semakin kaya. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana dia kafir, dia tak kenal pencipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia juga kena tipu dengan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu orang jutawan Singapura. Dia ni kapal yang berlabuh di Singapura tu semua melalui dia. Kapal hak pi ambil tengah laut tu, dia semua tu masuk keluar masuk tu. Bila mai PKP, dia bankrupt. Jadi kita ni bila istihad bankrupt, apa tak ada, hutang lebih daripada duit yang ada, tu dia panggil summa yahiju, kemudian dia menjadi kering. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dunia ni dia mula merosot, lagi satu bila mana dia sudah sakit, harta benda banyak, bergudang-gudang duit dia, barangkali kalau buh dalam gudang, tapi dia sakit, tu terlentang atas katil, tu panggil summa yahiju. Apa pun tak boleh buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Duit banyak, nak pergi restoran makan mewah-mewah, banyak tak boleh makan lah. Tu tak boleh makan, ni tak boleh makan, tu tak boleh makan, ni tak boleh makan. Dia panggil summa yahiju. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun ada duit, tapi selera dah tak ada.
Nak buat apa dah? Salah Sayyidina Muhammad. Dulu sedap, dah tak sedap lah. Thumma yahiju fatarahu musfarran, kata Allah. Kamu tengok dunia itu ataupun tanaman kamu itu jadi kuning. Nah, itu terpera kepada nak mati. Salah Sayyidina Muhammad. Thumma yakunu khutama, kemudian habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia yang ada seperti tak ada, hancur binasa, tak boleh guna. Okey, itu gambaran Allah kepada kehidupan atas muka dunia. Ada satu orang dipandu oleh guru dalam berniaga. Salah Sayyidina Muhammad. Dia berniaga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dipesan oleh guru dia. Ni orang Kuala Lumpur. Hari Jumaat buka kedai lepas Jumaat. Dia ikut lebih 20 tahun dia berniaga, perniagaan dia maintain selamat sampai hari ini. Walaupun PKP terkesan, tapi dia masih boleh bangkit sebab ikut pesanan ustaz dia, tok guru dia. Hari Jumaat jangan buka kedai sebelum Jumaat. Pasal nanti kita terpalit dengan dosa kalau orang tak pergi Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya Allah jaga dia. Sebab dia jaga Allah dengan sebab didikan dan pesanan guru dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hidup ni dia semua kena pandu. Semua kena dipandu. Panduan kita ialah Allah dan Rasulullah. Berpandukan Al-Quran dan berpandukan pada hadis. Berpandukan kepada ayat yang saya sebut tadi. Orang ni kalau dia berniaga, dia tak tinggal semayang, itulah kejayaan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia berniaga, bukan sakat dia tak tinggal semayang, dia semayang sunat qabliyah. Sebelum daripada dia semayang fardu secara berjamaah, dia tak bankrupt lah. Dia selamat. Dunia yang ada tidak membunuh dia. Dunia yang ada tak jadi racun kat dia. Jaga orang berniaga no. Jaga Tuhan, kita akan selamat. Dan lepas Allah cerita tentang dunia, Allah sebut wa fil akhirati azabun syadid. Hampa-hampa hajinah tadi ni, hampa tunggu akhirat tu nak abang kat hampa, azabun syadid, azabnya tersangat dahsyat. Dia tidak ada dosa yang paling besar melainkan meninggalkan solat. Tapi itulah orang berniaga yang lepas buat. Dunia hampa jadi macam tu, lentang pukang, gelong. Walaupun duit banyak, tapi tak sihat. Tak ada Sayyidina Muhammad. Walaupun duit banyak, isteri tak sihat, anak sakit, bercerai-berai, anak-anak berkahwin dan sebagainya. Sebenarnya punjanya Allah sayang lah tu. Dah hampa tak buat tak betul dengan aku, kau buat macam tu, hampa balik kat aku kot. Tu Allah sayang lah. Kalau dia mau balik, kalau tak balik, jadi sebenarnya itulah kehancuran dia di hari depan dia dan kehancuran dia selepas dia mati syuk. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi Allah ada sebut wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tapi akhirat tu juga negeri keampunanku dan keredaanku. Mana hampa pilih jalan. Hampa nak jadi macam tadi ataupun hampa nak jadi macam mana? Kalau hampa nak ikut aku di dunia ni, menega cara aku, hidup cara aku yang aku nak, kamu dapatlah yang disebut dengan maghfiratun wa ridwan. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kamu akan dapat keampunanku dan kamu akan dapat keredaanku. Dan Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tu jelas sejelas-jelasnya.
Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesedapan yang menipu daya. Seumpama orang yang bina mahligai pasir tepi laut. Makna apa? Makna bina untuk runtuh. Maknanya ialah himpun untuk tinggai. Itu dipanggil mata'ul ghurur. Sebab tu harta ni kalau duduk pada orang baik, tu harta terbaik. Nabi sebut ni'mal malu salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta duduk pada orang soleh. Harta ni kalau duduk pada orang tak baik, tu harta yang terburuk. Pasal apa? Bila duduk pada orang yang tak soleh, harta tu disimpan. Simpan tak guna. Tapi kalau duduk pada orang soleh, harta tu akan diberikan. Harta tu sangat berguna. Itu beza dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang paling baik ialah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling buruk ialah orang yang tak memberi manfaat pada siapa-siapa, bahkan mengganggu kehidupan orang lain pula. Sebab itu kata Ustaz Ni'mat dulu, guru kami, dia sebut orang yang baik ialah seperti ni. Lempak di laut jadi pulau, lempak di darat jadi titih. Salah Sayyidina Muhammad. Orang yang tak baik, lempak tengah laut jadi naga, lempak di darat jadi boya. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, semua tu menakutkan orang semua. Wujud dia membimbangkan orang, wujudnya merisaukan orang. Dia ni main duduk belah kita pula ni, ada apa-apa kah? Jadi orang rasa tak selamat dengan sebab kita. Sedangkan kita orang Islam, macam mana orang boleh rasa tak selamat? Sebabnya dia bukan seorang Islam yang baik. Kalau seorang Islam yang baik, Nabi sebut al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi sebut orang Islam yang baik ialah orang Islam yang orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah, selamat daripada kejahatan min lisanihi wa yadihi, daripada kejahatan lidah dan tangannya. Kalau orang duduk dengan kita, orang tahu kita ni tak bawa mulut, kita ni tak bawa keluar keaiban kita ke orang lain, kita tak cerita keaiban orang lain kepada orang lain, kita orang Islam yang baik. Harta orang duduk kat kita, selamat. Kita ada kuasa, kuasa kita guna membantu orang. Tapi kalau ada kuasa memudaratkan orang, walaupun nama dia Islam, dia bukan seorang Muslim yang baik. Salah Sayyidina Muhammad. Dan Allah sebut, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-sama wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Dan Allah sebutlah sekali, bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan Tuhan kamu, dan bersegeralah kamu untuk mendapat syurga yang seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman dengan dia dan Rasul-Rasulnya. Maknanya beriman kepada Allah, beriman pada Rasul-Rasul ialah merupakan rukun iman yang wajib kita imani. Di antara rukun-rukun iman yang wajib kita imani. Orang Islam dia percaya daripada Nabi Allah Adam sampai Rasulullah Nabi yang terakhir. Bangsa umat Nasrani, mereka beriman pada Rasulullah, pada Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa saja. Nabi Muhammad mereka tak percaya, mereka tolak Nabi Muhammad. Jadi kita ni beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu ialah kelebihan yang Allah bagi kepada siapa yang dia nak. Cerita dia, ayat ini ada cerita. Ada orang miskin zaman Nabi. Dia pemai jumpa Nabi.
Bila pemai jumpa Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka kata beruntunglah orang-orang kaya. Orang-orang kaya mereka boleh mendapat darjat-darjat dengan harta benda mereka. Mereka boleh menggunakan harta benda untuk lepas sedekah dan mereka meningkat kedudukan mereka pada sisi Allah. Untunglah orang kaya, kata orang miskin-miskin zaman Rasulullah. Jadi subhanallah, ketika itu Nabi kata macam mana? Kata mereka kaya, kami miskin. Mereka semayang, kami semayang. Mereka puasa, kami puasa. Mereka sedekah, kami tak boleh bagi apa. Itu kata orang miskin zaman Nabi. Kemudian Nabi kata, apa dah aku nak abang ke hampa Salah Sayyidina Muhammad, kalau kamu dapat buat hak ni, yang aku nak bagi tahu ni, Nabi kata Salah Sayyidina Muhammad, taib, kamu telah mendahului orang yang sebelum kamu. Mana umat yang sebelum kita beramal amal yang soleh, kita buat hak ni, kata Rasulullah, melebihi mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Nabi kata wala yakunu ahadun afdalu minkum. Tak ada satu orang pun yang boleh challenge kamu. Pada sahabat tanya, apa tu Rasulullah? Nabi kata tasbahun wa takburun wa tahmadun dubura kulli salatin thalathan wa thalathin. Iaitu kamu kata alhamdulillah, kamu kata subhanallah, kamu kata alhamdulillah, kamu kata Allahu Akbar 33 kali selepas daripada sembahyang. Itu kelebihan dia. Jadi sibuk tak mana pun, selagi mana ada masa, jangan tinggal bertasbih 33 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mereka pun balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, balik ke rumah, bagi tahu kawan-kawan. Hamba tahu tak Nabi bagi tahu sekian. Kalau kita kata begini 33 kali, kita akan dapat lebih pada umat yang sebelum kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi tahu habis, hak tak mai, kawan-kawan hak tak mai. Ketika tu dia bagi komentar pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik bagi tahu, dia kata, kalau macam tu orang ada harta lebih lagi daripada kita, dia pun boleh buat juga macam kita buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata zalika fadlu minallahi yu'tihi man yasha. Ada ayat itu pun. Itulah kurniaan daripada Allah yang Allah bagi pada siapa yang dia nak. Tanilah duduk kelebihan orang yang ada harta. Ulama khilaf di antara orang kaya yang bersyukurkah lebih baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun orang miskin yang bersabarkah lebih baik. Ada setengah ulama kata orang yang lebih baik adalah orang kaya yang bersyukur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada ulama yang kata yang paling baik ialah orang miskin yang bersabar. Khilaf. Tapi pendapat ulama yang paling kuat, yang paling baik ialah orang kaya yang bersyukur. Pasal apa? Dia macam mana? Macam mana syukur dia? Dia kaya, dia bagi. Dia kaya, dia bagi. Dia bagi, dia bagi. Dia lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Sebab dia memberi manfaat untuk orang lain. Hidup ni kalau bagi manfaat untuk orang lain, itulah orang yang paling baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi banyak ada orang kaya macam ni? Tak banyak. Tu Allah kata zalika fadlu minallah yu'tihi man yasha. Bukan semua yang hampa ada susah hati tu, bukan semua orang kaya macam tu. Banyak orang kaya tak macam tu.
Allahumma salli ala sayyidina. Saya nak tanya orang kaya. Ada tak kaya ni? Pergi kedai, beli barang, bawa keluar dia RM10. Barang tu RM8, RM8.9. Bagi balik bawah. Ha? RM1. Orang kaya ambil balik tak? Dia ambil balik tak? Dia wajib ambil balik. Faham tak? Susah nak cari orang kaya, dia kata saya sedekah. Maknanya tak ramai orang yang mendapat kurniaan daripada Allah. Nak peduli apa? RM1 sekupang. Tu pun ambil balik. Sekupang pun dia ambil. Tu RM1 sekupang. Sekupang pun dia ambil. Sedangkan ambil sekupang pun lempak lagi. No? Jatuh duit bawah meja tak ambil pun. Nampak tak? Jadi kita ni jangan jadi kaya macam tu. Orang kaya macam tu tak masuk syurga. Sebab itu Nabi sebut uritun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal aghniya. Nabi kata aku diperlihatkan neraka kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ku tengok dalam neraka ramai orang perempuan, ramai orang kaya. Ramai orang perempuan, ramai orang kaya, kata Rasulullah. Pasal apa? Sebab orang kaya semua passion tu kedekut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dulu waktu zaman sengkek dulu. Zaman sengkek ni RM5 habis banyak duit dalam poket ni. RM5 waktu naik motor merah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kalau pergi mengajak malam orang bagi RM20. Buah minyak RM3.50 zaman tu. Penuh minyak sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu belilah gula, tepung, apa benda tak ada di rumah tu, tinggal lagi separuh sallallahu alaihi Muhammad. Zaman tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu sengkek, macam-macam pengalaman lalu dalam hidup ni. Tapi kadang-kadang baik sikit daripada orang makan gaji. Sebab kami setiap malam ada duit. Orang makan gaji tengah-tengah bulan dah sengkek lah. Kita tu hari-hari RM20, RM30, RM50 duit ada juga. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah itu dia maha pengurnia. Dia bagi pada siapa yang dia nak. Waktu tu ustazah mengaji lagi. Yang bulan pergi Mesir 2 kali pergi, baru habis. Bila balik Malaysia, minta kawan-kawan di Mesir post kitab balik. Bila balik ke Malaysia, kitab dia nak kena periksa tu, saya study kitab dia, saya buat nota. Ustazah mengapai nota saya macam saya nak masuk periksa. Kalau pergi periksa saya lulus pasal, insya-Allah. Ustazah pun mengapai nota tu, dia mengapai sebiji tu otak dia. Siapa haraplah dia pergi mengapai, dia masuk periksa boleh, alhamdulillah. Waktu tu dia balik Malaysia, saya duduk mengajar tiap malam sallallahu alaihi Muhammad. Cukup duit beli tiket pi. Hak dia duduk sana tu tak ada duit. Hak tu saya tak fikir. Saya fikir beli tiket. Bila nak pi, open duit demai orang. Bila nak pi ni orang bagi duit sedekah. Boleh duduk mensesat. Lepas tu nak beli tiket tu, nak beli tiket balik pula, saya jumpa dengan satu orang kaya. Saya kata saya nak pinjam. Dia kata minta maaf Ustaz, duit saya duk dekat orang lain. Faham tak maksud dia? Saya nak bagi pinjam kat Ustaz, duit saya duk kat orang lain. Betul ke cakap macam tu? Tak betul. Betul lah. Duit hak dia bagi
kat orang lain tu, dia bagi pinjam kat orang tu, tapi duit dia banyak lagi. Siapa dia kata duit dia ada kat orang lain? Matilah orang tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebenarnya bila orang minta dengan bermaruah ni, saya nak minta pinjam, saya bukan nak minta sedekah, saya nak minta pinjam. Takkan saya kita pergi dengan maruah, dengan bermaruah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada duit pejam mata lah, bagilah, tawakal Allah. Kalau orang minta pinjam, sallallahu alaihi Muhammad, paling kurang kata macam ni, ustaz nak berapa? Saya nak 2,000. Saya boleh bagi 500 ya, pun tak apa dah. Kita minta kat orang pula, contohnya, tapi sekepiang pun tak bagi ke? Tahu tak sekepiang? Sekepiang ni bukan sekupang, sekepiang. Saya pernah tengok duit sekepiang. Sekepiang ni duit nipis, teramat-amat nipis. Rupanya duit sekepiang tu ada di Kedah dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. No. Kalau dia tak bagi, maknanya dia kedekut. Duit dia banyak, dia orang kaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, jangan jadi orang kaya macam tu. No. Jadi subhanallah, mudah-mudahan Allah bagi kita semua jadi orang yang selalu menghargai semua nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Nikmat Tuhan bagi, Tuhan suruh berkongsi. Hang dapat banyak, bagi korang sikit. Ni hang duk tengok penyata yang tak bulan ni, entah-entah hang tak boleh guna esok ni, tak sempat guna, hang mati. Akhirnya kebajikan hang tak ada. Tuan-tuan, itulah sedikit tadabbur daripada Suratul Hadid ayat ke-20. Mudah-mudahan insya-Allah berguna untuk kejayaan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik dan hidayah berkekalan pada pendajar kita dan mereka jadi manfaat kepada orang ramai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بنور هدايتك اللهم نبر قلوبنا بنور هدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.